This meeting is being recorded. Just share your Microsoft Word. Guna font besar. Font besar. Gunalah font 18 ke 20 ke. Okay, boleh. Okay. Okay, so start. Okay. Problem statement. Problem statement. Okay, betul? Problem statement and description. Okay. Okay, TNB group. Purchases. Purchases, membeli. Purchases. 743,000 ringgit worth of 700. Jadi berapa? Saya letaknya 1,000. Ringgit worth of disposable batteries. Disposable AA batteries. Annually to be used in apa remote sensing equipment ke apa ke aku tak tahulah apa. Kan? Kejap. Disposable batteries, AA batteries, disposable AA size batteries. To be used in apa tadi? Remote sensing equipment ke apa je lah, hantam je lah. Tak tahu. Remote sensing equipments. Okay. Procurement department, group procurement has requested TNBR to recommend a particular battery brand and model. Okay. That is long lasting. Okay. That is long lasting. Dah. So itu problem statement je lah. So based on this problem statement, you know what you should do already kan? Jelas tak? Nak kena buat eksperimen lah kan? Kena buat eksperimen lah. Eksperimen lah. Siapa yang menulis tadi tu? Saya. Siapa tadi? Woman. Cat Woman, boleh tak you copy text ni paste dalam chat box? Kita buat yang simple-simple dululah. Nanti kita buatlah yang more complex and more related to your work ya. Okay. Copy dah put dalam chat? Tak ada? Everyone kan? Dah ada chat Okay, very good. Okay. So continue ya. I will come and visit you. Discuss lah. Sebelah ni ya. Tadi dia kata summary. Assalamualaikum. Kita hold dulu Waalaikumsalam, Captain. Salam, Captain. Okay. Boleh tak kita lantik dulu penulis? Siapa nak menulis di sini? Najib tulis. Najib Bosco. Okay, Najib, tak apalah. Saya senang je, tengok dekat chat box, nampak dekat chat box. Saya dah tuliskan the problem statement and description. Just copy paste sajalah. Alright. Nampak? Nampak. Purchases 743,000 disposable AA batteries to be used.
purchases 743,000 ringgit. AA batteries annually. Annually, tambah annually setahun. Wow. Kita tinggal annually tu, tambah annually lepas AA batteries tu. Jadi based on this you should tahu dah apa yang nak buat. Baik. Sebab sekarang ni dia pakai beli cacah marba je, apa jenis apa brand apa beli kan. Jadi kita nak standardize lah. Bila nak menulis macam ni, silakan font tulis. You guna tu font 20. Phone 20. Guna tu font 20. Besar lah bagi semua nampak. Cantik tu. Okey. Okey, teruskan Alright. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Okey. Ni siapa yang menulis ni? Saya Azim. Azim. Rocky. Rocky. Ah. Boleh tak you gunakan font 20 semua? Besar kan? Oh, semua 20 Gunakan tu 20 besar. Okey. Okey, sebenarnya saya dah bagi dah dia punya description dalam chat box. Tengok dalam chat box. Dalam chat box. Nampak tak dekat chat tu? Ada. Saya bagi Nota je. Nota je dia. Ya. Saya tulis dekat everybody ni. Ada. Oh, okey. Okey, itu yang saya tulis dia. Okay, so TNB Group purchases 743,000 disposable AA batteries tambah perkataan annually. TNB Group purchases 743,000 disposable AA batteries annually to be used in remote sensing equipments. Gunakan problem statement ni baru selaras semualah, tak apa. Okay, so you know what you need to do kan? Dia suruh kita recommend. Jadi kita nak recommend ni on what basis? Apa ujiannya yang kita telah lakukan? Apakah keputusannya? Apa jenama-jenama yang kita test? Okay? Okay. So I will come back to you. Yang lain ni tolonglah. Boleh. Okay, boleh please help ya. Okay, siapa yang menulis ni? Cik Siti Nurhaliza. Puan. Puan Siti. Cik Fauzan. Saya menulis. Okay, Tok T. Tak tahulah Tok T ni scientific pula. Okay. Okay, boleh pergi kat chat box tak? Checkbox. Chat. Pergi kat chat. Saya dah bagi dah Okay. problem statement kat situ. Copy je lah yang ni. Kita dah masuk dalam kita punya Word dah. Ya, betul. Captain, saya dah masuk ke group 2. Handphone, masukkan saya yang ni ke room 2. Awak room 2 Siapa ni? Faris? Yang ni laptop, yang masuk tu handphone. Kau punya laptop dengan handphone dua Saya baru buka, baru dapat masuk guna laptop. Okay, aku dah masukkan kau dalam group 2. Okay, bye-bye. Okay, jadi tengok dekat saya punya ni. Gunakan je saya punya ni. Problem statement saya. Dia pun Okay, sekali lagi. Tengok Dalam chat, tengok dalam chat. dia pun dalam chat box. Ada, nampak? Ada nampak. Okey. Okay, itu. Okay, saya dah tulis dah ni. Buat selaraskan lah. Oh, Okay. dekat dalam checkbox. Dalam chat box. Okay. Alih je lah. Tapi awak punya pun cantik juga. Lebih kurang lah. Tapi saya punya more in detail. Beli bateri 50 juta tu. Okay, tulis lepas AA batteries tu tambah perkataan annually, setahun. Per annum. Annually. Jadi remote sensing equipment tu sentam je lah. Tak apalah. Guna apa-apa pun lah. Jadi
TNBR telah diberi tugas untuk memberi cadangan jenama bateri yang paling tahan lama. Jadi kita kena describe lah test dia apa semua kan. Okey, yang ini besarkan font Tok T. Guna font 20 je semua. Guna font 20 terus. Susah. 20 terus. Betul. Kaedah tu macam saya dan Ramli susah nak baca. Betul tak Ramli? Betul. Kita otai ni susah nak baca. Okey. Jadi kita lah testnya apa? Nak test simple pakai lampu mentol dengan jam randik ke apa ke? Apa you punya test ni, aku tak tahu Ataupun nak pakai special equipment ke? So you tell us how to test this. Describe. So that orang yang membaca pun boleh ulang ujian yang sama. Dan mendapat keputusan yang sama. Okey. Tapi background saya bukan bateri, tak reti nak jadi. Jadi main letak je lah. Kalau tak reti pun kita buat ujian simple je lah. Ujian mentol lampu dengan dengan apa stopwatch ke apa ke kan. Itu paling simple lah. Rasa nak test ni nak test voltage capacity. Aku tak tahu. Tapi janji benda tu boleh diikut, diuji sekali lagi ikut metod yang sama dan dapat keputusan yang sama. Itu sebenarnya. Okey, tak kisahlah kita punya background lain-lain kan. You background bahan api ke, background apa ke. Doesn't matter lah kan. Background metallurgy ke. Ada dalam kumpulan sebelum ni, ada background dia metallurgy, nak test turbine punya kipas. ada juga kan? Ada? Okey. Okey, yes. Okey. Bincang dah buat This meeting is being recorded. Bagus tu. Tu dah ada 4 brand tu. Bagus. And then next, eksperimen. Kita nak guna kipas. Boleh lah kipas ke apa ke. Boleh lah kipas aku. Lampu. Yang paling simple tu test lampu dengan stopwatch je lah kan. Itu je matter. Simple. Saya bagi simple je. Tapi yang proses menulis tu kita faham. Nanti kita boleh progressively kita buat yang lagi rumit lah. Okay? Janji orang yang baca dia boleh duplicate test yang you dah buat. Dia boleh duplicate. Dan verify result yang kita beri itu. Betul ke tak? Okey, jadi kalau nak tunjuk gambar, boleh tunjuk gambar. Kalau you nak, kalau ada apa tu specification yang you nak attach, boleh attach. Kalau ada specification sheet, it's up to you. Okay, ni nak verify voltage of the batteries using multimeter. Yang ini common knowledge lah common knowledge. Tapi kalau benda ni is satu teknik yang baru kan, then you kena bagilah dia punya citation dia. ASME 2007 ke apa ke kan. Kalau benda tu benda yang baru lah, ini tak payahlah nak test voltage, tak payah nak cakap siapa punya Newton ke apa ke punya paper kan. Tapi kalau benda baru you have to cite. I'm ready. Tak. I'm ready. Okey lah, cukup lah 3. Duracell ke? Duracell ke? Energizer tu takkan ever ready.
Masya Allah. Energizer ever ready ke? Tak ke? Oh, Tahu saya. Energizer. Ha. Duracell lah. Tak kisahlah, Duracell lah. Ha. Everready Energizer lah. Energizer tu Everready lah. Ini apa kita nak tengok dia punya Voltage. apa? Voltage measurement. Dekat tengah-tengah tu. Yes, voltage. Apa saja? Janji nanti. Voltage measurement. Alright. Cun. Okay. Untuk ni first 1 hour. Bawa voltage measurement first 1 hour. Dahsyat. Ni. Lepas tu tunjuklah you punya rig tu macam mana. You buatlah gambar rajah sikit. Dia punya apa? Captain? You punya eksperimen rig kau macam mana. Kau sambung macam mana. Tak apa, walaupun benda ni macam benda senang. Buat je dulu. Nanti kita nak gunakan teknik yang sama untuk yang lagi rumit nanti. Allahu Akbar. Kan? Ada litar ke apa ke. You Gambar sure? lah. Kita boleh letak gambar ke? Gambar Boleh. litar. Tak boleh. Kita boleh letak gambar litar. Tak boleh. Boleh letak lah. Oh, apa-apa gambar lah yang related dengan ni. Gambar yang rated lah. Connection lah. Kalau tak ada yang benar, kita berlakon lah. Lebih kurang lah. Cakap inilah gambar dia nanti. Tapi kalau yang benar tu, you guna gambar yang benar lah. Faham tak? The real photo kan. Tapi yang ini tak apa, kita berlakon je lah. Okay. Good. Alright. Dahsyat ni ada discharge test dengan durability test. Bagus. Good. Lepas tu kalau if you need to show photographs ke ataupun schematic drawing ke, tunjuklah. You boleh test macam mana tu. Kalau gambar tak ada, ambil gambar apa-apa dekat Google tu, kita label kan, lepas tu nanti kita cakap lah, ini gambar dia, lakonan gambar. Sebab kita tak ada masa kita nak betul-betul buat rig dia, eksperimen dia kan. Contohlah, kalau kita buat betul, dan kita gunakan gambar yang betul lah. Okay. Dia nak long lasting kan? Boleh. Procurement dia guna bahasa long lasting lah. Dia tak tahu apa dia punya specification yang perlu, yang menunjukkan long lasting tu apa. Dia tak tahu. Dia kan dia orang teknikal. Orang procurement ni ampere dengan voltage pun tak tahu beza. Jalan second sentence. Type of testing that will carry out. Brand A, brand B, brand C ni bagi betul-betul brand. Duracell. Nak brand juga Energizer, National, Alkaline ke tak Alkaline ke. Duracell. Oh, Everready. Energizer tu Everready lah kan. Ready ke Energizer? Ready. Lagi? Energizer. Panasonic. Panasonic. Energizer tu Everready lah kan. Betul. Panasonic. Sony. Panasonic Alkaline kot, baru sama. Everready tu Energizer tu Alkaline kan. Duracell Alkaline. Boleh? Panasonic Alkaline. Boleh.
Betul. Bang. Satu. Duracell. Duracell. Macam tu ke? Ni ke? CLL Dur. This meeting is being recorded. Ah. For example, if we draw 500 milliamps constant from the battery and the time Itu kau dengar Rusia punya saintis mana tu buat bom atom tu. Aku dengar tu kan. Siapa yang tengah dengar tu? Tak tahu siapa pasang? Tak tahu. Oh, sorry. Dah, Saya tengah tengok ni. Formula kapasiti. Dia tengah tengok macam mana orang Rusia buat bom atom tu. Dengan suara pun Lupa mute. ni orang Rusia punya saintis tu. Okay. Okay, bagus. You're on the right track. Teruskan. Reka je ke? Kalau nak Captain, draw jugalah dia punya schematic. time taken tu kita draw je ke? Tak apa ke? Draw je tak apa, draw. Kalau ada gambar, kalau betul-betul tulis, ambillah gambar betul-betul kan. Tapi kita tak ada masa nak buat betul-betul, nak bergambar. So kita letak je tak apalah. Draw je lah, tak apa, draw je. Draw Okay. dia schematic drawing. Alah, simple schematic je, bateri dengan bulb je kan. Ya, Okay. Okey, patutnya the third for hour cukup. Dah. Tambah lagi satu. Third. Okay guys, boleh tak kita nak rehat dulu? Dah Boleh. 10. Lupa Lupa nak apa? Lupa nak rehat ke? Dah 10.45. Lupa nak rehat Captain. Alamak. Lupa rehat 10.45 lah. Okay, kita break sekejap Okay, nanti saya akan panggil semua kembali ke ruang utama ya. Guys, lupa nak rehat ke minum pagi ni? Dah 10.45 dah. Oh ya ke? Kita rehat sebentar. Okay. Okay, jadi kalau nak sambung lah. It's up to you. I will not close the room. Okay, tapi kita akan rehat selama 20 minit sehingga jam 11.05. Okay? So you can remain in your room if you want to. Guys, dah pukul 10.45. Lupa nak rehat pagi ke? Oh, ada rehat ke? Ada. Kita rehat sampai 11.05, okay? So you can remain in this room. Tak apa, nanti balik ke bilik ni je. Saya tak tutup bilik Okay, so we break for 20 minutes. Alright. Toti. Kita lupa nak rehat pagi. Itulah saya dah haus dah ni. Orang dah kriuk-kriuk. Nak kopi lah, nak apa lah. Okay, kita rehat 20 minit sampai 11.05 ya. Okay, jadi siapa-siapa kalau nak apa tu, nanti datang balik ke bilik ni ya. 20 minit Tak payah log out lah. Bilik ni ya. Okay. Nak siapkan dulu ni. Nak siapkan dulu. Okay, up to you. Okay. Kita rehat terus ya sampai 11.05 minit. Okay. Baik. Okay, so bila you dah habis makan minum, you can come back to this room ya. So we break until 11.05. Okay. Thank you. Okay. This meeting is being recorded.
Wow. The highest. Apa nak order? Kenapa tak guna iPhone nya? Betul kita battery is Is higher. Is. the Is apa? Longer. Longest. It's the longest. Yeah. The longest. It shows that Tapi nanti nampak macam complicated pula nanti Siti Nurhaliza. Time taken tu. Saya rasa dalam This meeting is being 187 hour macam tu. 9 jam tu macam terlampau cepat untuk bab tu padam. Kalau saya tak pasti kalau 20 watt, kita assume 20 watt punya mentol. Betul kan Amy? Captain Jack Sparrow mute. Betul, you kena mention juga bulb tu berapa watt baru pula benda tu boleh ditiru, diduplicate kan. Ujian tu. Khabib. Captain. Ya. Kau ni aku tengok ni macam dekat session mana je kau ni? Dekat site. Dekat site ni aku tengok Instrument. Okey, pasal pintu kau buka kan? Ni kat atas truk. Atas truk. Oh, atas truk. Dahsyat tu. Oh. Kau atas truk ke? Okey. Okey, ni belum masuk lagi yang lain ni. Tunggu dulu Okey. Okay. Okay, good, Rocky. Availability test. Apa? Tony. Ready. Ready. Lagi apa? Brand? Betul ke Amy? This meeting is being recorded. Boleh je letak je apa-apa value dulu, tak apa. 157. Everready 157.
157. Yang Panasonic 184. Tapi conclusion dia masih betul kan? 2,500 tu paling tinggi kan? Duracell ni paling okey kan? Ke tak? Energizer 208. Oh 208 betul-betul. Okay. Alright lah. Betul. Okay, bagus. Bagus. Apa tu tadi? Dia punya Yang kat bawah tu. Ya. Procedure of the test. Bawah test tu lah kan? Ni baru prosedur lah. Pertama kita kena buat apa? Tak, dia buat prosedur tu bawah test. You kena list dulu type of test. Yang tadi tu type of test bawah tu yang baru kita discuss tadi, yang capacity test tu. Tadi ada kat bawah sikit, cuba scroll down tu. Scroll down. Saya tulis kat sini kot. Simple. Ini variable saja. Macam tu. Dia. Understanding tak? Cik Fauzan nak buat test apa? Tadi yang kita discuss tadi, yang kita discuss tadi, kita nak terus kepada test dulu. Lepas jenis test yang ni bawah ni, lepas tu baru kita pergi kepada prosedur. Prosedur to carry out the testing. Okay. Captain, apa beza test dengan testing? Test, kata nama. Testingnya adalah kata kerja. Jadi kalau nak sebut type of test, bukan type of testing. Tu testing was conducted by using Okay, test was conducted or testing was test was conducted. Oh, test. Test was conducted. Oh, meter L guna apa? Alamak, ni tak erti. Wire. Wire? Apa? Wire? By using 2 piece of 1 meter copper wire. Oh. Wire size 5 mm square. Square. Macam tu. Atas. Connected. Dia kalau copper wire size ni dalam area ke? Bukan panjang? Tu 1 meter tu panjang? 1 meter panjang 1 with meter. the size. Oh. Size tu. Connected. Macam mana? Connected. To the terminal, to the positive and negative terminal. Orang boleh copy kita punya method. So method tu kena tambah lagi satu kolom. Macam mana yang lain? Perlu ke letak? Okay je letak. Cuma time taken tu kita nak yang ubah yang ni baik question lah. This meeting is being recorded. Tapi dah sama pula dengan yang atas tu. Panasonic dengan Duracell. Wow, dahsyat. 178 kot. Sebab yang atas tu 188. Result. Sama lah kan?
Bagus, impressive. So dia tak ada loop dengan mana-mana. Ni dia tak ada loop dengan mana-mana load, tak ada dengan beban. Jadi kita ambil terus bacaan dekat situ open circuit. Terminal positif dengan negatif. Yang ni okey lah ni. Yes. Wah, dah terror dah tulis. Ni teknikal punya ni. Okey, figure-figure bagai masuk. Okey. Cantik. Macam Captain, okey Captain, dah minum lah. Ada satu, aku dah minum dah. Ada satu kesilapan. Betulkan sikit. Betulkan sikit. The test will be conducted. Kita melaporkan ujian eksperimen yang kita telah lakukan. Bukan yang kita akan lakukan. Wah. Tadi kita kata the test will be conducted. Akan lakukan. Tapi kita bukan nak cerita yang kita nak buat. Sebab kita dah dapat data kan. Kita laporkan apa eksperimen yang kita telah lakukan. So was conducted. Past tense past tense. Cantik. Itu baru maksudnya laporan. Ni nak kena buat sampai habis ke? Cap? Buatlah sampai habis tak apa. 3 je kan. Dah. Akhir sekali apa? What's your recommendation? Recommendation kita based on result show that Duracell have the highest. Highest of Duracell 1. Has, bukan have. Has the highest. Yang mempunyai apa yang paling tinggi. Grammar, bab grammar saya out. Tak apa. Itulah kita belajar, saya bantu. Ya. Ni Saya apa ni Captain, saya nak cerita sikit lah saya punya kerja ni. Apa dia? Saya ni banyak buat inspection tau. Okey. Buat product inspection, pergi dekat kilang-kilang, TMB beli barang transformer ke, switch gear tu ini semua kan. Transformer oil ke apa ke kan. Yalah, tak kisah apa benda bagai dekat TMB punya network lah. So, saya banyak pada terus bagi result dia. Sama ada benda tu pass or fail. Tapi ada ujian je kan? Dia ada buat ujian Yes. Ujian dia based on checklist lah yang kita buat. Based on kita punya TMB punya specification. Lepas tu kita summarizekan dalam bentuk kita punya checklist sendiri. And then based on checklist tu nanti kita akan bagi dekat setiap inspector yang akan involve pada buat inspection pada hari itulah. And then dia akan tick. Kalau dia comply lah. Say as a result ini semua dia akan conclude. So for the hari ni punya product inspection pass or fail. Tapi inspectionnya kena ada method juga kan inspection dia kan? Betul. Setiap benda yang kita nak test tu kena ada dia punya instruction juga. Ya betul. Betul kan? Jadi walaupun you are not involved in testing and reporting the test, jadi ini kita boleh katakan ini kemahiran untuk masa akan datang lah. Mana tahu akan datang nanti dah tak buat inspection lagi, dah balik pula buat research pula kan. Allahuakbar. Jadi pesara teruslah buat inspection. Jadi pesara buat inspection. Tak, kita dah hire dah apa? Kita ada hire those retirees from TMB buat inspection. Buat inspection? Yep. Okey. Wah, pengalaman mahal lah tu maksudnya. Yelah, pengalaman mahal lah. Boleh share dekat chat? Dah share dah. Okey, terima kasih ya. Nanti saya tengok kumpulan lain pula. Nanti saya pulang Sampai ni je lah kot kita punya. Okey, cukup tu. Saya pulang semak. Okey. Boleh borak dulu lah kumpulan ni. Okey. Lebih 2 jam. This meeting is being recorded. Sini, dia rasa paling okey ke Mira? Apa yang paling okey? Dia rasa ke paling okey? Moga. Tapi kalau energizer kan, energizer 200 jam. Tapi kalau lagi, kalau Duracell 180 untuk 9 jam.
Kira beza dia 20 jam 20 jam, beza dia 10, 11. 11, 10, 11. Beza RM2 dapat ekstra 20 jam, betul tak? Betul. Okey, wah bagusnya kira duit pula ni. Okey. So apa yang dicadangkan? Energizer lah. Ke bukan? Energizer okey kot ya. Energizer kot. Tapi dia mahal sikit lah compare to. Mahal. Oh tapi kalau nak kira berapa unit tadi kita kena beli berapa? Boleh kira lah. 730,000 tu. Boleh tengok lah beza dia banyak-banyak. Tu beza satu bateri kan. 743,000. Darab RM2 Itu ringgit weh, bukannya unit. Bahagi lah, bahagi. Oh unit, ringgit. Tu kan unit. Oh. Berapa unit tu? 67545. Okay. Bahagi 7. Okey, dah habis dah grup ni. Finish? Has the group finished? Okay, so Deka to apa yang your recommendation ni? So you recommend Everready Deka. Deka. Oh, ni ada brand nama Deka Okay, very good. Kalau habis nanti when I call when you return to the main room, I want you to please post to the chat group the chat box. Okay, so kumpulan 3 habis. Okay, bentar nak check kumpulan 4 lah. Okay dah, bawah data collection. Data collected ke data collection? Data collection ke data collected? Mana? Yang tu bawah tu data collection ke data collected? Kalau technical report. Data collection. Kalau ikut gambar tadi, Gambar tadi data collected. Data collected. Ataupun data sajalah pun cukup juga. Okay, data collected apa? Vote. Nombor 1 no. Ni time lah, time. Bateri kan? Bateri A, B, C dia. Bateri. Bateri lah. Ke tulis brand? Brand. Bawah ABC. Everready yang tadi. Everready. Ini result. Tapi Dia yang nak tu long lasting. Dia nak soalan dia nak long Jadi lasting. untuk long lasting ni biar. Yang bawah tu recommendation. Of course. Boleh? Recommendation based on cost optimization ni. Dia untuk long lasting. Long lasting ni. Cap. Ya saya. Nak tanya recommendation ni macam mana? Tak ada idea. What's the best lah kot? Daripada keputusan eksperimen kita ni, so yang manakah yang nak kita cadangkan? Brand apa? Duracell lah. Oh apa Ambil tajuk atas tadi, tajuk atas. Recommend. For group procurement to select Yeah. model that is dia long lasting.
Ha. To be used remote. Yes. Boleh masuk dekat ayat tu, long lasting. Sebab remote sensing equipment ni remote lah, maksudnya susah kita tukar kan. For to be used Use. Okay. Yang ni to be used ni belum kita akan guna. To Therefore, we recommend. TMBR lah we. Therefore, we recommend. We recommend that. We recommend that okay, baik. Lengkapkanlah ayat tu ya. Okey, dah habis dah? Dah habis, nanti saya panggil balik ke kumpulan yang besar tu, nanti hantar kepada saya melalui chat ya. Okay. Okey, dah habis dah kumpulan ni ya. Okey. Okay, complete. Tanya apa ni? Najib, Moscow tanya. Voltage drop tu, dia punya kurungan unit dia V je, volt. Volt Tapi dia kita first tu hour lah kan, first hour, second hour. Okay. First hour. Bagus. You control environment variables juga 25 degrees, humidity 60%. Okay. Hour lah harga dia dengan dia. This meeting is being recorded. Kumpulan ni belum habis lagi. Yang lain dah habis ke? Ada lagi belum habis. Tanya. Recommend lah. Recommend terus. Recommendation je. Due to cost optimization as. Tapi dia macam sebab kita tak beritahu dia. Kak Aimi, berapa tadi? Berapa hour Aimi dia kata? Tapi kita kena mention. Mention berapa hour kot? Apa ni? Test was conducted. Using about as a load. Okay. To determine the voltage. The voltage. The voltage. The performance boleh. Dah habis ke Azim? Rocky, habis dah? Iron Man, finish? Sini dah habis dah. Okey. Tunggu. Ada kumpulan belum siap ya. Sabar Second hour tu dia kena Aku kira berapa. Letak je, nanti aku kira berapa. Fazila letak je power. sampai 8. 1.4. Okey, bawah sekali 5.3. Bawah ni time tu 5. Yang ni? Tu 4.8. Nah, hours and minute ke hours je? Hours je. Hours je. Time 5.3 bawah sekali. 5.3 5.3 4.8, lepas tu 4.8. Lepas tu 5.7. Tinggi sikit nak recommend ni. 6 ke? 5.7, 5.7.
6 kot, 6. Time ni kan? Time ni light bulb off lah kan? Nak tulis kat sini time for light bulb off. Itu ke? Boleh. Okay, result. Right? Data Result nak tulis tu apa? Result atas tu result lah. Ni lah resultnya kan. Result kita tulis lah, bagi tahu Panasonic ni Eveready ni Apa yang difahamkan daripada data kita tu. Yang difahamkan. Analisis lah. Kita jangan buat assumption. Diorang tengok tu diorang tahulah kan. Kita kena Based on the The number of apa? The number of battery can be procured as follows, as table below. Okay. Lepas tu Berapa kolom? kolom table battery tu tiga lah. Okay. So, 3 kolom. Okay. Okay, so ini Duracell, Energizer. Tak kan? Kumpulan ni habis dah. Okay. Sorry ada 2 kumpulan belum siap lagi. Bentar. betul lah. Long lasting. The most. The long lasting tu dah. The most boleh. The most long lasting. The long lasting tu dah memang long lasting lah. The long lasting. The long lasting. The longest lasting yang paling The longest panjang the longest. The lasting. Lifespan. Tiba. The longest lasting, betul. Itu je. Longest lasting. Kumpulan ni saya kembalikan anda ke ruang utama kumpulan ni. Sebentar Habis lah. Tak apa bateri. Nanti share kemudian lah. Rohan. Okay. Alright. Masih. Okay. Pergi ke main session. Yes. They're ready. Siap. Okey, siap. Okey, nanti bila kita kembali ke ruang utama nanti hantar kepada chat Nanti saya akan kutip di sana dan saya akan semak. Hantar kat chat. Copy kat paste kat chat. Okey. Kumpulan dah habis kumpulan ni kumpulan ni. Kumpulan apa tak bagi nama. Okey. Kumpulan apa buat apa tadi? Okey. The chosen. Dah tukar the chosen. Apa ni? Apa tadi? Kamu tulis apa tu? Tak nampak. The chosen. Dah tukar. Mana ni kat mana sekejap? Okey dah tu selected. Selected 023. Okey. Habis 023 000. Berapa? 023. 023 000. Okay. Dah.
Kejap, jom. Saya ada soalan. Sekejap saya nak save. Ya. Okey, dah habis kumpulan ni kan? Describe test experiment. Masalahnya dia tak tahu nak apa dia nak buat dengan pen ni. Recording in progress. Recording in progress. Sekejap. Word lah. Betul lah. Lepas tu you paste yang soalan kat chat group tu. Gunakan font 20. Yang tadi procurement kata dia nak long lasting, yang ni dia tak cakap. So you need to recommend apa dia punya specification yang perlu diuji. Kena recommend. Dan justify kenapa you recommend yang itu. Dan kemudiannya buat ujian. Test. Pen ni test apa lah? Test tak buat dia bila tulis tak pudar ke? You nak test the mechanical property of the ballpoint ke? Nak test berat dia ke? Nak test quantity ink dalam dia ke? Nak test macam kilometriko berkilo-kilometer ke? Aku tak tahu. Ya. Apa yang penting? Justify lah sikit.
Which ballpoint? Description. Kita nak test apa sekarang ni? Test dia punya ink ke apa? Geng? Nak test ink dia banyak ke? Nak test dia punya ballpoint mata dia tahan ke? Kerana ink banyak, mata dah tak tahan. Itu kena buat penetration test. Tak tahu. Jawapan dia apa pun boleh tapi you justify lah. Yelah. Aduh, testing tool, 6 best penetration. Apa you nak test ni Azrael? Kita orang tengah discuss lagi tak jumpa. Kau kan mechanical engineer kan? Mechanical seorang ni. Kau mechanical, electrical ke civil? Electrical. Electrical. Material. Material. Mechanical. Okay. Kira yang requirement untuk procurement nak beli. Yang requirement procurement nak beli pen ni ada requirement ke? Tak nak requirement nak jimat ke, nak boleh tulis panjang-panjang ke, material ke? Nah, you pilih salah satu, you recommend je lah. Dia pun tak tahu nak pilih berdasarkan apa. So you recommend, kalau you kata nak recommend yang berdasarkan ink yang banyak, yang boleh bertulis berkilo-kilo-kilometer. Ataupun based on the mechanical property of the ballpoint. Mungkin kalau berkilo-kilometer dakwat dia, tapi kalau dia punya mechanical property roller dia tak bagus, tak sampai habis dakwat dah rosak dah, pen tu orang dah buang kan. Up to you. Yang penting you justify why you choose a particular specification. Yang ni nak kena compare brand juga ke macam mana? Lepas tu compare lah brand. Ambil lah 3 ke 5 ke yang 3 lah, ambil 3 yang biasa guna. Yang procurement dah guna dah masa ni beli. Jadi you pilih satu jenis specification. You test for that specification. Lepas tu you recommend. Bukan berdasarkan yang paling murah. Yang paling murah tu itu procurement punya pemilihan harga semua. Kita based on quality, based on property, based on specification kan. Aku mechanical apa? Property. Mechanical property of roller ball. Boleh. Nak test mana tu? Macam mana nak test mechanical property of the roller ball? Iron Man pakai ni, dia Iron Man kan? Kita Iron Man. Ketuk lah kan, ketuk. Apa tu nak ambil test ketuk ke? Drop test ke? Nak test tulis ataupun test tarik je tu ke? Kita tahu. Bisa agak tu. Lepas tu failure kan? Failure at kan? Failure at berapa Newton ke, failure at berapa kilometer ke, failure at kan? Okay. Lepas tu buatlah satu rig nak test ni macam mana? Macam mana rig you nak test ni? Fikir sikit. Okay. Kan untuk habis ink tu kan. Any idea?
Okay, you boleh test based on quantity of ink. Boleh juga kan? Quantity of ink. Berapa lama dia boleh tahan kan ink dia. Kan? Kalau buang dah habis, buat seorang dah habis buang. Ataupun nak test banyak paper. Ataupun nak test the mechanical property of the roller ball. Kadang berkilo-kilometer tulis pun, tapi kalau roller ball dia dah fail, kan? Setengah kilometer dah fail lah. Mungkin juga kan? It doesn't matter lah. You pilih je lah, justify lah apa yang penting Lepas tu you boleh describe apa ujiannya. Apa ujiannya? Nak timbang ink dia ke? Atau you nak timbang ink dia guna sebelum berapa berat pen. Dah habis kosong ink berapa berat pen dia. Mungkin boleh. Ataupun nak timbang ink. Aku tak tahulah cara macam mana. Ataupun nak tengok berapa kilometer dia boleh tulis kan. Kira berapa kilometer berapa line. Aku tak tahu, boleh juga. Atau you nak test the mechanical property of the roller ball. Berapa kali hentak ke, berapa Newton ke, aku tak tahu. Kan? So macam mana Tim? Up to you. Korang ada mechanical engineer dah sini? Mechanical tak tahu. Chemical tak ada, chemical ada. Ada chemical. Rasa main dengan ni kot, main dengan wake of ink kot. Tak salah. Tapi kan kalau way of ink tu apa benefitnya dekat Pokemon kita? Nanti Taklah, maknanya let's say kalau kata at certain brand tu dia punya at certain period ataupun period of time lah, maknanya berapa banyak ink dia dah guna, so maknanya kata this pen is quite efficient lah kan, sebab dalam certain time dia hanya guna sikit saja ink. Weight ke volume? Kalau ink kena buat assumption all rollerball mechanisms are the same. Assuming all rollerball mechanism is the same, tak ada beza. Jadi apa yang akan memainkan peranan pen ni tahan lama ke tak? Is the ink kan, jumlah ink dia. Ada pen, ink dia banyak. Ada pen, ink dia sikit. Tak tahulah kan. Ada pen mungkin ink dia cepat kering. Aku pun tak tahu juga. So you boleh buat assumption. Contohnya kalau nak fokus on ink, you buat assumption yang all rollerball mechanisms are the same. Kalau tidak tu susah lah, banyak benda test kita nak buat lah kan. Betul lah. Lepas tu you fikirlah nak test ink ni macam mana ni. You fikirlah. Aku tak tahu dia macam mana. Tapi interesting. Maksudnya kita tulis atas 3 keping kertas, lepas tu kita timbang balik macam tu ke? Sebelum dan selepas. Okey juga. Okey juga. Nak tulis tiga helai kertas luar ke ink dia, saya tak tahu lah. Okey. Jadi jangan measurable ke? Ini dah jadi microgram pula nanti ni nak timbang ni. Ataupun guna sampai habis. Pun boleh juga. Berapa lama kan? Berat kosong dengan berat bila beli dengan berat kosong. Frekuensi dia tu apa kerap guna. Ataupun you nak test jadi benda ni pun you kena maintain juga. Nak test ni kat temperature pun kena maintain juga. Ada temperature minyak dia, kalau sejuk minyak dia minyak pula apa tu ink dia makin keras kan. Aku tak tahu. Jadi nak test pun kena parameter dia kena fix juga dia punya environmental parameter. Kita buatlah dalam apa tu ambient temperature. Normal temperature. Ya, standard. Tak, room temperature je lah. Room temperature. Room temperature apa? 32, 33, 34, 35. Ada beza ke? Aku tak tahu. Kalau kan.
Ada beza. Atmospheric pressure ada beza tak? Ada beza tak kita tulis pen dekat zero zero sea level, 0 meter ataupun atas Gunung Kinabalu 3.7 km? Aku tak tahu. Detail sangat tu kan. Bukan. Tak payahlah itu hentam je lah, tulis lah apa-apa pun. But the thing is, ingat bila kita menulis technical report, kita describe kita punya eksperimen supaya orang yang baca kita punya report tu dia pun boleh ulang balik dan dapat keputusan yang sama. Kadang tu apa pasal lain pula ni, dia buat lain aku kan. Kan? Apa yang perlu dikawal? Apa yang penting? Tak penting tak apalah. Kalau rasa tak ada beza, tak ada beza lah. Kalau ada beza, then you better specify lah kan. Tu je. Okay. You fikirlah, you all kan researcher. Aku bukan researcher. Okay. Hello everybody. Ya. Apa dah jadi dengan kumpulan ni? Sendu ni. Lost. Malas? Hey. Lost. Bukan malas. LOST. Oh, at lost. Okay, jadi procurement pun tak tahu nak beli ni nak guna spesifikasi apa kan. So you kena suggest lah whatever specification. Contohnya yang saya dah fikir dah. Pertama, berapa banyak ink, sebab lagi banyak ink, lagi tahan lama kan pen tu. Betul. Ataupun yang kedua, mungkin tolak tepi ink. Mungkin ketahanan mechanical roller ball, the mechanical property of the roller ball is more important than the ink. Kalau ink dia banyak pun, tapi kalau mata pen dia dah fail pun tak boleh guna juga, buang juga pen tu kan. So you pilih, you nak choose mana satu. Kenapa proses yang macam tadi lah, Captain Okay, kalau you kata okay, assuming all mechanical property of the roller ball pens are the same, semuanya sama, kita buat andaian. Jadi yang menentukan pen tu boleh diguna lama atau tidak adalah ink dia kan. Jadi macam mana nak eja pula, nak uji ink ni, nak uji apa? Mestilah nak uji lagi banyak quantity, lagi banyak ink kan, lagi banyak menulis kan. Macam mana nak uji ada berapa banyak ink dalam roller ball tu? Tak tahu, nak uji berat before after, nak uji isi padu. Lepas tu nak uji tulis line tu sampai habis ink dia ke? Apa tak tahu. Nah, you fikir. Lepas tu alat apa nak test? Macam mana nak test ni? Nak buat alat apa ke? Alat tu dah memang ada ke? Ataupun kalau you fikir, pedulikan jumlah ink, yang lagi penting the mechanical property of the roller ball. Ink banyak pun kalau roller ball dia mechanical dia dah rosak, dah koyak kan. Tak boleh pakai juga, buang juga kan walaupun ink banyak. Jadi kalau you rasa the mechanical property is more important, then how do you test the mechanical property of which roller ball last longer? Nak test apa? Test gegaran ke? Nak test cucuk ke? Nak test menulis sampai dia rosak ke? Up to you. Up to you. Okay? Okay.
lukiskan cuba Okay, macam ni ke? kita lukis dan lepas tu buat benda panjang sikit dalam 1 meter. Macam pipe, macam tube. Tube ada tak dalam bentuk tube? Oh, Silinder. Silinder kot. Dan lepas tu kita lukislah pen cekai yang pen. Mana pen? Pen bentuk pen. Ada ujung dia ada bucu, ada band dia ada. Cin. Kita buat. Oi, menarik. Cantik kan ni? Okey dah tu. Okey, orang faham. Ni. Dan lepas tu ada tak benda sharp dia dekat depan tu tajam? Itu pen ke tube? Itu tube kan? Tube. Tube, pen. Pen warna biru lah. Tapi pen tu kita lukis. Okay, tak apa. Sekejap. Insert. Enggak ni. Nampak pula gambar ni. Online. Lukis je lah sekejap. Pen ni kita letak. Ada benda macam tajam-tajam sikit bucu gitu. Ni okey ke error boleh ke error? Tak error bukan error. Macam ni. Tapi saya ingat ni. Tak nampak lah pula ya. Kecil kan? Boleh kot lebih kurang je lah. Atau lukis banyak-banyak arrow macam jatuh kan? Yes, dan lepas tu kita tunjukkan, lukiskan gambar arrow-arrow. Tak kita tebalkan. Yang lain tu lepas tu kita tebalkan lain tu. Boleh tak? Bentuk macam contoh. Kan ada arrow tu. Cik lebih kurang lah kot. Arrow tu kat depan tu boleh kuruskan ke? Cik entah. Tak boleh. Lebih kurang lah. Okey lah tu. Jadilah. So yang kita tulis paper So kalau kes dalam ni kan macam mana kita nak tahu kan dia okey ke tak okey. Mungkin kita boleh tambah dekat kita punya ni atas tadi kan 1, 2, 3, 4 tu kan. Dia kalau let's say kalau dia fail mungkin 5 kali kot atau apa. Kita buat hammer drop test tu untuk 10 kali ke. Kalau mana? Hold the pen. Drop the pen. Drop the pen. Berapa kali? Ada 100 kali. Letih kalau 100 kali nak kira. Banyak kali. Banyak kali. 10 kali. 10 kali. Macam sikit 10 kali. Ya ke? Takut tak rosak 10 kali tu dia macam Pasal kena pula macam orang saiz besar dia tulis kan, dia tekan. Kan? So kita lapik kayu kot, bukan kertas kot. Kayu? Maksudnya benda yang keras So dia macam bawah tu kena lantai ke? Lantai macam sebenar lantai. Kita tengok apa dia punya ketahanan ke dia tengok apa? Contoh ada 3 brand kan, 3 brand kita jatuhkan. Contohlah sampai 100 kali ke 1000 kali ke. Contoh brand A kali ke 30 dia dah rosak. Brand B kali ke 50. Tak rosak lagi kan? Kali ke 150. Kita boleh tengok yang drop ink tu punya drop berapa besar. Contoh kalau misalnya pen A kita drop dia 10 kali macam Megat cakap tadi kan, untuk test setiap sampel, 3 sampel yang berlainan. So untuk kita letak sini 100 kali. Contoh yang untuk yang sampel A, brand A contoh, bila dia drop 100 kali tak ada kesan dia punya serakan ink tu. Kalau misalnya yang untuk yang pen nombor 2 serakan dia serakan kau. Itulah nampak dia dot point besar. Tapi kena ingat bila you drop pun pen ni, you kena
kena control the test environment ya. Nak drop daripada ketinggian berapa? Ada tulis. Nak drop dengan force berapa? Newton berapa kan? Force berapa? Gravity. Force kan Ni Newton kan? dia SMG 1 meter. Macam mana you nak buat drop tu dia tak sengit, dia drop tu betul-betul. Dia buat tube. Kita letak dalam tube tu. Ada tube, drop dalam tube Tube yang equivalent to 2 times bigger than the pen lah. Okay. Asalkan ada lah. That's how you call rip lah. Yes. Cuma yang apa ni dia punya momentum tu, the speed daripada ketinggian 1 meter tu saya rasa tak perlu nak describe kot, based on the gravity macam tadi cakap tadi. Okay, boleh. Pasal yang ni yalah kita nak tengok dia punya. Cuma yang result dia tu tak pasti. Mungkin nak kena check kot. Saya tak pernah dengar lah pula test punya pen punya test punya. Kata pun research kan. Diorang bukan saya. Katakan research kan. Bila diorang dah research, diorang dah siap test tu baru dia kata okay, Encik Zaidun inspection gunakan test ini ya. Test method. Ya. Test method kan. Tapi kena mula dengan problem dan research lah kan. Okay. Kalau Captain prefer Amerika ke British? Okay. It doesn't matter. Nanti saya beritahu. Yang pentingnya we are consistent. Maksudnya kalau kita mulakan menggunakan sistem ejaan British, sampai ujung kita guna British. Kalau kita mulakan dengan Amerika, sampai ujung dengan Amerika. Jangan bercampur-campur. Contohnya color. Kejap LOR, kejap LOUR. Ataupun center. Kejap TER, kejap TRE. So you must be consistent lah. Dahsyat juga ni. Jatuh dalam silinder. Okay. 1.5 meter height. Shall be produced. Jangan kata concrete floor lah. Concrete surface kan. Concrete surface kan. Concrete surface kan floor. Surface. Good. Kilometrical Faber-Castell. Bagus. Ada lagi 2 kumpulan dia nak test mechanical. So you test dia punya ink pula lah ni. Bagus. Ink lah kot. Faber-Castell tu TELL kan? Yelah. Castell. 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 Highlight. Sedar tak? Jenama Faber-Castell ni kan dah dibeli syarikat Malaysia tau. Oh ya ke? It's owned by a Malaysian company now. The brand name yang beratus tahun ni Faber-Castell. Faber daripada mana? UK? Faber is German. Oh, Jerman. Dah jadi milik syarikat Malaysia dah. Saya tahu ada kilang dia dekat Senai. Tapi kilang dia besar kan? Kilang dia kat Subang Jaya pun ada. Subang Jaya pun. Faber-Castell. Okay, tak apa, teruskan. Bagus tu. You're on the right track. So kita nak tulis apa line? Saya suka tu. Ada angle of writing, ada. Bagus. Before and after. Week. Lepas berapa rim ke? Kan? Betul. Macam Cuma tambah satu lagi lah kot. Dia punya kolom ni. Cuma mungkin you buat satu je nama.
did not complete test because mechanical failure. Banyak lagi ink. Contohlah mungkin 2 tu memang guna sampai habis. Yang lagi 1 tu did not complete test. Yalah. Boleh berlaku kan? Did not complete test. Mechanical failure kan? Nanti kat Tapi dah assuming all rollerball mechanism is the same. Yalah, itu sebab kita tak test. Tapi kita nak test ink dia je lah kan. Tapi ni nak test ink pun tak habis sebab dia punya mechanical dia. mechanical failure. Kan? Boleh. Satu lagi. Brand. Apa dia? Brand. Tak lagi brand apa-apa lah. Pilot ke? Pilot dah ada. Ever. Apa pen eh? Pilot. Tak boleh recall pen. Tak boleh recall. Letaklah pen cat kapak ke apa ke. Pen cat ayam. Okay, nanti I come back ya. Alright. Shall be apply kan? Will be applied Macam mana? 10 drops kan? Baru sekali draw. Bagus. Bagus juga ni. Bukan shall be, dia dah past tense kan? Dah past tense maksudnya was applied lah. Were applied lah. Prior to each drawing lah. You are describing the test that you have conducted. Prior to 10 drops were applied and evaluated lah. Prior to each drawing. And tu buang lah. Jadi after the drop tu, you test kalau dia punya ink tu dah putus-putus, kan? The line kan? Habis dah tu. Kan? Drop yang ke-12 ke, drop yang ke-274 ke, kita tak tahulah. Okay. Okay, Iron Man, buat table lah Iron Man. Straight line, spacing, straight line, spacing, straight line. Okay. Bagi specification, bagi justification why you choose the capacity of ink to be the most important parameter or specification when buying a pen. Apa maksudnya macam mana? Maksudnya kita dah pilih nak test capacity of the ink kan. Bagi justifikasi kenapa banyak-banyak ujian kita pilih ujian jumlah atau jumlah ink sebagai penentu atau penanda. Kalau kami buat jumlah ink yang sama, lepas tu tengok pen mana yang paling banyak boleh tulis ke? Tak boleh macam tu. Mana boleh jumlah ink sama pen banyak, pen paling banyak. Kalau jumlah ink sama mesti boleh tulis jumlah yang sama kan? Ke tak sama? Mana tahu. Melainkan ada rollerball failure, mechanical failure. Jadi kalau kita assume semua rollerball, mechanical property rollerball sama, maka penentunya banyak tak banyak menulis adalah jumlah ink dia kan? Sejumlah ink mestilah berbeza. Mestilah berbeza kan? Ni macam mana nak tahu banyak mana ink ni? Nak timbang ke? Nak tengok isi padu ke? Nak apa? Macam mana nak timbang ink dalam tengok pada dalam tube tu? Pada disk ada kalau kita beli pen kan dia ada tulis berapa ml. Janganlah percaya yang itu. Macam mana nak test? Ataupun nak verify, nak verify. Betul ke dia kata tu ada
25 miligram ke gram ke? Aku tak tahu. Macam mana nak tahu berat dia, berat ink dalam apa tu, dalam yang tube dalam tu, tube dekat dalam pen tu. Saya nak tahu. Ada cara tak? Macam mana cara dia? Menulis lah sejauh mana pen tu menulis. Cara dia sama ada mesin ataupun manusia lah. Tulislah, nak tulis macam mana? Nak tulis perkataan ke, nak lukis gambar ke, nak garis panjang ke, yang mana yang kita boleh standardize? Contoh by word ke? Yelah, macam ni kita nak standardize. Kalau perkataan apa? Tulis berulang kali atau apa je by random ke? Itu yang tak tahu juga. Mana yang mudah kita nak standardize test ni supaya orang boleh repeat? Dia fikir kan. Okey tu dah jumpa dah tu ISO 7619 tu. Kan? Tapi hardness test ni. Dia kata kan homogeneous. Kan? Benda ni standardization Homogeneous structure providing accurate. Ini kan korang dah ada dah kan yang drop dalam tube kan? Dah. So you dah ada dah. Pandai dah. Betul tu. Satu cukup, satu. Cukuplah satu. Tapi tulislah betul. Okay, justify why you nak test yang ini. Kenapa? Why this is the most important justify why this is the most important specification to consider when procurement wants to buy a ballpoint. Okay. Kat bawah tu lah ini kita tulis justify. Justify kat atas. Oh, atas. Before you introduce test, you justify why you want to check this parameter, baru kita buat test dia. But justify why that specification or that parameter should be the most important consideration to be used by procurement when buying a pen. Contoh sama juga, kita nak beli apa tu, nak beli copper wire ke apa kan. So what is the most important specification? Must be conductivity, I think, kalau elektrik kan. Yep. So bukannya benda lain, must be conductivity. Bukannya the thickness ke, the hardness ke, bukannya the mudah bengkok ke, but the conductivity kan. So kita justify kenapa drop test tu paling penting. Kan, drop test tu nak check apa? Hardness or durability. So you justify why the hardness or the durability should be the most important specification. Okay. Tulis. Bukannya jumlah ink ke, quantity of ink ke apa ke, justify lah. Sebab mechanical failure, if early mechanical failure, banyak ink pun tak guna. Buang ke pen tu kan? Tengoklah berapa banyak pen kita buang sebab ballpoint dia dah rosak kan? Tapi benar. Ink banyak. Dia buang kan? Okay. Berapa banyak pen kita guna sampai betul-betul habis ink dia?
Tak ada kan? Tak sempat. Hilang. Hilang. Hilang kena buat mekanisme supaya apa tu find my pen. Macam find my apa? Find my laptop, find my handphone kan? Find my device. Kan? My device. Find my apa? My pen. Itu orang kata kalau kita pakai pen mahal, bila orang pinjam, jangan bagi tudung. Nanti kita tinggal tudung je nak buat apa? Kalau you beli Montblanc ke apa kan, kalau you pakai pen signing pen yang mahal, orang pinjam, jangan bagi tudung dia. Sebab dia nak simpan poket tak boleh tak ada tudung. Rosaklah dia punya baju kan. Dia pulangkan. Buka bagi kan. Okay, bagus ni. Describe lah your test. Lepas tu result dia olok-olok lah. Okay. Lepas 20 kali ke, lepas 345 kali ke. Kan? Result kat bawah. Lepas tu bagi contoh yang belum rosak, line dia tak putus. Bila dah rosak, line dia putus kan? Itu tanda dia dah Bagi rosak. contoh Bagi contoh lah. Describe. Yeah. So bila kita drop, kita line dia dah putus, we stop the test. Ya, test Stop the test for that pen. Ballpoint pen A, B, C, D tu. Dia dah ada nama kan? Ada pen kan? Ikutkan Pilot, apa semua kan? Faber-Castell. Belum kan? Oh, you belum bagi nama lagi. Okay. Belum. Okay. Contoh. It is recommended that we would like to recommend. Akhir sekali. So, boleh ke kita recommend? Dah, dia orang bagi test ni pada TNBR kan? Mesti suruh TNBR recommend lah. Captain, macam mana biasanya dia orang kata jangan guna we dalam report ni? We, our, boleh kita guna tu? Yang ujung tu boleh. Dia boleh. Because it is your recommendation, TNBR punya recommendation ya. Itu siapa yang recommend kan? Okay. Mention TNBR recommend. Therefore TNBR recommend. Therefore TNBR boleh tak? TNBR recommends. TNB Procurement Office. Purchase lah. Itu calibration pun. Lagi dah. Sebab apa technician dah datang, kita dah bagi tutup semua. Oh, dah boleh tutup Oh. Yang tutup. Okay. Okay, kita ada masa sekejap lagi sebelum kena nak pindah kawasan. Okay, apa lagi next? Design recommendation. Okay, Habib. Based on table 1. Okay, Habib. Dah habis kerja dekat site dah? Kejap lagi nak kena gerak. Apa tadi? based on table 1. Oh, based on table 1. Repeat.
Macam mana dia nak dapat KM tak? Kalau KM kita buat satu line tu dia sampai 2 kilometer. Boleh Kalau logik. kita, tapi kalau kita tulis 0 until 9, kita tulis 09 1, lepas tu 09 lagi 2, lepas tu 09 lagi tu dah nombor lain. Tak, membayangkan mesin tu akan tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dia repeat sampai kilometer lah. Berapa jauh dia boleh pergi? Dia, apa nak tulis kilometer, takkan kilometer je. Tak length kau Kak. Oleh Kriteria untuk yang first ni 10 times. So okay, dekat situ kita lukis dia punya line. Kita lukis dia punya line. Tunjuk gambar. Gambar Tunjuk gambar. Kononnya lah. Okey. Kononnya kan pasal dia punya ni terlampau halus kan. Kononnya lah. Kalau kita nak measure dia punya kehalusan dia tu kan, dalam bentuk macam mana? Hairline ke? Cewa. Halusan apa? Pen. Hairline. Satu lagi you kena tetapkan pen ni 0.5 ke, 0.7 ke, 1 ke, dia punya mata pen dia, ketebalan mata pen dia kan. 0.5 lah. Basically kita pakai 0.5. Use ni kot sebelum buka. 0.5 mm. Size of onto a concrete surface. All the ballpoint pens ke all ballpoint pens? Buang ada. Mute lah Captain. Kena tambah ni. 1.0 meter line on its own weight. Beratnya sendiri. Dia tak tambah berat lain lah. Berat pen tu sendirilah. On its own weight. Sebab beza pen, beza berat dia. Nanti ataupun ingat kita tambah berat ke apa ke kan. On its Weight own and design. Pen pun ada design macam-macam betul. On its own weight and design. Ada dia pocket clip lah apa semua kan. Lepas tu adakah pen tu kita buka mata dia ke kita tak buka mata? You drop tu. Nanti jadi macam buat sandwich tadi. Buka mata, buka Kan kadang orang nak test dia tak buka mata kot. Kan? Yeah. Point ni. All ballpoint pen with the exposed roller ball. Exposed roller ball pointing downward. Exposed, terbuka. Mana? 1.5 meter height with the exposed roller ball. Kena exposed, terbuka. With the exposed roller ball.
Iron Man tadi bukan kata nak apa tu? Ya. Iron Man. Iron Man. Kenapa? Tak tahu dia kata dia nak break tadi. Dia nak break. Habiskan ni dulu. Lepas tu kita break lah. Boleh? Habiskan ni dulu Iron Man. Boleh Bear. Ayat ni okey ni. All ballpoint pens were freely. Ya, kita orang dah siap. Dah siap dah? Okey, bagus. So, kumpulan apa ni? Kumpulan 2 dah siap dah. Okey, bagus. Boleh break awal kot? Okey, boleh. Alright. Okey, break. Patty tak sabar. 4 suku. Alright, okay. Alright. Using dah tahu dah alat untuk measure punya volume tu. Tahu je. Pakai 1 ml pipe. Macam ni. PIPE. Apa? PIPE. Betul. Boleh keluarkan ink macam tu Tak tahu dia ada yang muncung kecil tu. Muat kot rasa. Rasanya dia tak tahulah kesahihan dia. Tapi ikutkan boleh je. Tak tahu lah ya. Benda ni kecil je ni. Tunjuklah gambar. Bagi gambar. Orang tak tahu juga apa benda tu. Pipet kan. Warna ml kecil. Tu mana satu? Okey, kumpulan ni dah habis dah. Dah. Oh. No, result discussion. Result and belum result. Kacamata baru. Bagus ni Wonder Woman. Very good Wonder Woman. Okay. Wonder Woman. Okay, based on the finding. Okay. The drop based on the finding for drop test kot. For drop pen test. Drop test pilot was found. Was determined to be the Was determined to be the most durable pen to be used by procurement. Pen. to be the most durable, full stop. Therefore, TNBR recommends ataupun we recommend to procure. Atas tu apa? Procure apa? Recommend pilot ball pen to be purchased by procurement To recommend pilot ballpoint to be purchased by procurement. Yeah, to be purchased.
Purchase lah. Dah kita buat yang tu. Dah. Cantik ada. Save. Kenapa to be purchase tu ada highlight biru? Salah ke? Dia suruh guna active voice tu. Recommends that procurement purchases pilot pen. Which Cuba tu. is Cuba highlight. No, right click. Tengok right click. Apa dia kata? Ada. Passive kan? Okay. Hmm. Tukar-tukarlah. TNBR recommends that procurement purchases pilot ballpoint. Procurement. Betul ni? Okay, Purchases. Pilot ballpoint. Pilot ballpoint. Passive word. Passive tukar kepada aktif ya. Okay. Tu passive tukar kepada aktif. Okay. Jadi siapa yang buat kerja tu? Procurement depan ya. Okay. Okay, boleh. Okay, rehat dulu sampai pukul 4 suku. Yay. Very good. Ada kumpulan. Okay, dan okay, rehat sampai 4 suku ya. Alright. Thank you, Captain. Okay, Happy. Dah ke kumpulan ni? Dah. Kalau dah pergi rehat. 4 suku, come back ya. Mana recommendation ni tak ada pun. Recommendation dah ada dah. Okay dah. Rehat dulu. 4 suku ya, 4 suku. Come back 4:15. Okay. Hello. Dah, room 3. Justification. Group 3 finish? Tinggal justification je. Saya tak tahu ni. Yang sesuai. We decided that the most important specification to consider when purchasing ballpoint pens is the volume of ink. Purchasing ballpoint pens is the volume of ink ataupun ink volume is a volume of ink. This is because the volume of ink will directly determine directly secara langsung determine the volume of writing, jumlah penulisan ya.
by the pen. Okay lah. Okay. Okay. Okay, lihat dulu. Kita lihat dulu. For Terima kasih. 4:20 come back ya. 15 minit ya. 4:20 come back.